الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, Alhamdulillah, kemarin kita dah selesai dah pada masalah dan qadiyah, sedikit perbahasan berkaitan dengan sababut ta'lif dan sumber musannif ketika mengarang kitab dia, manhaj kitab dia, dan juga maratibul kutub, maratibul kitab ataupun maratibu al-mukhtasar seperti mana musannif panggil pada kitab dia, yang musannif akan sebut dan akan susung dengan 5 bab musannif. Jadi insya-Allah hari ini kita akan mulakan dengan bab yang pertama, iaitu babun fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Qala al-musannifu al-babul awwalu, bermula bab yang pertama, fi fadli, kainun lah, mawdu'un ataupun kainun fi, itulah masuk belakang. Adalah ia bab yang pertama tu tadi, fi fadlil ilmi, pada menyatakan kelebihan ilmu. Jadi musannif ni dia susung al-ilmu dulu, lepas tu ulama, lepas tu ta'limihi, lepas tu ta'allumihi. Maknanya tertib tu tadi minal a'la ilal adna, minal a'la ilal adna. Sebab apa a'la ilal adna? Kerana kalau kita tengok yang rendah sekali nisbah tu, nisbah ilmu belaka tu, ilmu ulama, ta'lim dengan ta'allum tu ilmu belaka. Tapi hak nombor satu yang menyebabkan al-ulama menjadi ulama, nak jadi ta'lim tu, nak jadi ta'allum tu, semua dengan ilmu belaka. Maka ilmu tu tadi sebab utama, benda utama yang kalau tak ada dia tak ada habis ulama, ta'lim dengan ta'allum tu. Maka dia nombor satu. Lepas tu di kalangan orang pula, di sana orang yang diberikan ilmu ada banyak kategori. Diberikan ilmu pada makam mengaji, diberikan ilmu pada makam mengajar, diberikan ilmu pada makam bersifat dah dengan ilmu tadi. Mana kata beramal, mana kata buat, bertindak. Orang tu nama dia ulama. Orang ni kalau dalam martabat orang yang diberikan ilmu, daripada martabat-martabat hak banyak tu, ulama lah hak tinggi sekali. Maka selepas ilmu tu ulama. Yang kedua, setelah daripada ulama, makam mengajar pula dengan makam mengaji, mana lagi besar? Makam mengajar. Berkait belaka dengan ilmu tu, tapi makam mengajar lebih besar daripada makam mengaji. Kerana orang yang mengajar tentu dah dia mengaji. Mana ada orang yang mengajar dia tak mengaji? Ya tu. Semua orang mengajar. Hatta Rasulullah SAW adalah seorang pelajar. Kata dia nak mengajar, dia mengaji dulu. Kata bahkan Rasulullah SAW mendapat sumber yang paling besar, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'lim didahulu daripada ta'allum. Adapun ta'allum, kita tidak menafikan ketinggian qadar dia, tapi nak nisbah dia dengan hakikatul ilmi, ulama dan ta'lim, maka ta'allum ni lah sekali. Tapi ma'a annahu fi akhiril martabah, pada martabah akhir, tetaplah dia tu tadi mulia. Harap tu susunan Imam Ibn Jama'ah, Imam Badruddin Ibn Jama'ah, Masya Allah.
Ala kulli halnya dia nak cerita 4 perkara. Fi fadlil ilmi, pada menyatakan kelebihan ilmu dan kelebihan ulama. Al-ulama atas kepada al-ilmi. Dan pada menyatakan fadli ta'limihi, atas pada kata fadlil ilmi. Tadi atas al-ulama atas pada ilmi. Ni fadli ta'limihi atas pada fadlil ilmi. Dan pada menyatakan kelebihan mengajarkan ilmu. Nak idafah masdar kepada maf'ul sini. Dan mengajikan ilmu. Itu dia. Habis setakat tu. Qala al-musannifu, musannif mulakan perbahasa dia dengan ayat Al-Quran. Dengan ayat Al-Quran. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Allah ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dan, tak ada dan deh. Jadi kalau kira ayat ni sebelum tu Allah subhanahu wa ta'ala duk cerita berkaitan dengan apa? Masalah apa? Tafassahu. Masalah tafassahu dengan apa? Unshuzu. Masalah tafassahu dengan unshuzu. Yani pada zaman baginda Nabi SAW, kalau kita tengok dalam asbabun nuzul, ada satu hari Rasulullah SAW duduk dalam satu majlis, dan majlis tu tadi penuh orang yang hadir. Penuh orang yang hadir. Maka setelah daripada beberapa ketika, marilah Ahlul Badar. Ahlul Badar tu marilah majlis. Ahli Badar kama huwa maklum, lahum qadrun azimun indallahi wa rasulih. Mereka ni tadi ada qadar yang besar di sisi Allah Ta'ala dan Rasul. Maka oleh kerana sepit dah tadi tu, dan dalam keadaan mereka tu tadi ada qadrun azim, Rasulullah SAW suruh orang yang duduk di satu kawasan itu, Rasulullah kata, bangun, bagi kepada mereka hak baru mari dan mereka tu ada Ahlul Badar untuk duduk situ. Kata, maka tubilah ayat tafassahu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ada tak? Maka Rasulullah SAW bagi arahan untuk bangun supaya apa? Beberapa orang daripada Ahlul Badar tu boleh duduk. Nampak? Dan ketika itu juga boleh. Marilah terdetik, bahkan dikatakan dalam setengah riwayat ada ketika itu pokok munafik yang mari dalam hati mereka tu, apa nak kena bangun korang ni, mau mari lambat. Ada tak? Dia mau mari lambat dah, apa nak kena bangun? Kita buat apa, kita kena bangun dia. Boleh, maka tunggulah apa ayat ni. Maka faham sini tugas kita kena faham konsep dia. Konsep nak kena faham ayat ni supaya kita nampak yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Sebab setengah ulama i'rab yarfa'illahu alladhina amanu minkum ni sebagai jawab kepada unshuzu. Boleh. Maka bila seorang tu tadi nak masuk pada duduk pada satu majlis. Majlis tu ada seorang guru, dan seorang guru tu tadi di sisinya ada orang yang lahu qadrun azim. Bagi seorang guru tu tadi ada beberapa orang yang bagi dia orang tu besar. Maknanya ada makanlah di hati seorang tok guru tu tadi. Demon ni. Maka demon ni dalam hati kita sebagai orang yang hadir, kat mana-mana pun kena duduk depan sama demon ni. Faham tak? Contohnya saing dia ataupun kalau mak ayah dia lebih-lebih lagi lah. Mak ayah kepada tok guru tu lebih-lebih lagi lah kita kena ta'zim. Kalau kita pengalaman kita tengok seorang anak murid, dia dengan tok guru, dia seolah-olah jadi anak tok guru, yakni kenal belaka semua hak berkait dengan tok guru. Kalau antara amalan hak dibuat sama, boleh dibuat sama. Kalau kita tengok dia nak pasal tumbuh, habis-habis pasal tumbuh ni, kita perhati juga setiap kali betul dia akan panggil anak-anak tok guru tu makan tahu. Maknanya mereka mentakzimkan orang yang apa? Ada makanah di hati tok guru. Maka dalam hati kita, contoh dalam situasi tadi, situasi contoh kita duduk majlis penuh dan penuh speed. Kata, kalau takdir kata kita kena bangun, kata, kita kena bangun, maka kita bangun. Sebab apa? Kita akan masuk dalam ayat ni dah.
Betul tak? Kita akan masuk dalam ayat. Yang nikmat tu orang lain boleh tentu boleh. Nikmat kita tu tak dia gapo? Kita tu tak dia bangun kerana gapo? Kerana orang yang ada makanan di sisi Tok Guru. Makna ketika itu ni, hakikat duduk jauh dengan Tok Guru, hakikatnya dekat. Walaupun zahir nampak jauh dengan Tok Guru, macam kita kena bangun duduk belakang. Hakikatnya dekat. Ada alaqah yang azimah yang tak ada untuk orang lain. Hanya ada pada kita. Boleh? Begitu. Taban masing-masing ada ada makanan masing-masing. Tapi gitulah cerita ayat ni tadi. Boleh? Lepas tu lah baru mari apa? Baru mari yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Boleh? Jadi ayat ni tadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum, itu qadiyah kedua dah selepas daripada ayat apa? Qadiyah pertama dia masalah tafassahu dengan apa? Unsyudu fansyudu. Baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Mengangkatlah, ini mengangkat yang ni darajah lah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengangkatlah oleh Allah Ta'ala. Mengangkat apa? Alladzina, akan mereka. Yani martabata alladzina. Mengangkat ini mengangkat martabat. Martabata alladzina. Mengangkatlah mereka itu akan mengangkatlah oleh Allah Ta'ala akan martabat bagi mereka. Mereka mana? Alladzina amanu minkum. Mereka yang beriman daripada apa? Daripada kalian. Sini nak buat hak munafik tadi tu. Hak munafik yang apa? Mari dalam hati dia apa? Muskilah, mari dalam hati dia tak puas hati ketika kena bangun kepada apa? Ahli badar. Ada tak? Tu. Bahkan kalau kita tengok itu khususi sebab lah. Itu khususi sebab lah. Tapi secara umumnya segala makhluk itu bagi orang yang beriman Allah Ta'ala akan darjat sama-sama dah. Wallazina utul ilma. Waw ataf. Tab'an atful khasi 'ala al-'am. Kerana setengah daripada allazina amanu minkum, bahkan apa? Yang paling tinggi darjat di kalangan apa? Di kalangan orang yang beriman itu adalah allazina utul ilma. Kalau kita tengok dalam balaghah, antara sebab menggunakan atful khasi 'ala al-'am adalah libayani azamati makanatil khas. Antara uslub mengatafkan khas 'ala al-'am adalah libayani azamati martabatil khas. Untuk menerangkan keagungan dan ketinggian martabat hak khas tadi tu. Jadi siapa khas ini? Alladzina utul ilma. Boleh? Alladzina utul ilma. Dan yang apa? Mendatangilah oleh mereka itu alladzina tu al-ilma akan ilma. Mana kata apa? Yang belajar ilmu, mengajar ilmu, yang duduk dengan ilmu. Itu alladzina utul ilma. Maksud habis lah. Muta'allim dan alim. Maksud habis. Boleh? Darajatin yarfa'u tu apa? Khabar maf'ul kedua akan beberapa darajat. Boleh? Akan beberapa darajat. Tu. Beberapa nisbah Allah Ta'ala. Betul tak? Nisbah Allah Ta'ala. Dan kita dah maklum ilmu ni tadi, dan kita akan masuk dalam bab ilmu, kita tengok bahawasanya dia tu tadi ada makanah azimah. Jadi darajat-darajat ni, satu darajat tu besar dah. Satu darjat tu besar. Cuba bayangkan satu darjat tu adalah redha Allah Ta'ala. Cuba bayangkan satu darjat tu adalah redha Allah Ta'ala. Darjat kedua kelepasan daripada api neraka. Darjat ketiga duduk surga sekali dengan Nabi. Besar ke kecil? Besar lah. Jangan tengok beberapa darjat tu kecil. Satu darjat daripada Allah Ta'ala tu besar. Nampak kan? Contoh beberapa darjat kan? Sehat sama. Masalah ni. Kena sok Kau syada dah. Faham tak tu? Wah, kata. Itu nak cerita darajat tu besar. Darajat tu besar. Hakata. Habis.
Qala Ibnu Abbasin, telah berkatalah Ibnu Abbas, al-ulama'u, bermula ulama. Jadi berkaitlah perkataan al-Imam Ibnu Abbas ni dengan apa? Ayat tadi. Bila diatafkan dengan atful khas. Cuba tengok. Diatafkan dengan cara atful khas ala al-'am. Al-ulama'u fawqal mu'minina bi 700 darajah. Dan bermula segala ulama. Gapo? Kanu fawqa. Tak kira itu. Kanu fawqa. Adalah mereka itu di atas. Dia kena gitu. Khabar Dan adalah segala ulama itu gapo? Di atas. Yakni nisbah martabah. Dia akan faham pula mana di darajah tu. Tapi nak wizahir dulu sini. Fawqa sini orang panggil apa? Fawqa martabah. Bukan fawqa di atas hakiki zahir ni, bukan jihah, bukan. Fawqa sini fawqa martabah. Boleh? Tapi kita boleh tengok dah di kalangan ulama tu tadi, ulama ni tadi kita kena akad dia. Dan bila duduk dalam majlis, biasa tempat mereka ni tinggi semua daripada apa? Daripada muslimin hak lain. Ulama hak sengati lah. Ulama hak sengati. Bukan dia kita tak? Kita tak guna, kita jangan mudah guna lafaz ulama su'. Lafaz ulama su'. Jangan gaduh guna. Faham tak tu? Jadi murah lafaz ulama. Ulama ni bukan mudah nak jadi ulama. Faham tak tu? Dan ulama mana ada hak mengaku ulama. Faham tak? Tapi kalau kita semua guna lafaz ulama su', ulama nisbah gini. Kalau hak teruk kita pernah dengar ulama Israeli, ulama Amerika ni kau gapo ikutlah letak nama. Lafaz ulama tu jadi murah. Faham tak? Lepas kalau tanya kita kat si wasfun dengan cara tu tak boleh nak mari pun sebenarnya. Sebab apa? Lafaz ulama ni tinggi kadar dia. Allah Taala sebut dalam Quran kan, lafaz ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Boleh? Habis tak tu. Jadi murah kadar ulama jadi. Nampak? Jangan kita guna apa? Mudah-mudah lafaz ulama, lepas tu nisbah dengan gapo hak kita nak. Buat taksim sendiri. Kalau kira taksim lagu tu tak sah. Kalau kira. Boleh tak? Qala Ibnu Abbasin al-ulama'u fawqa al-mu'minina bi 700 darajah. Dengan 700 darjah. Ma baina ad-darajataini. Bermula perkara yang kana baina ad-darajataini, yang adalah di antara dua darjah itu, perkara tu jarak lah. Al-masafah. Ma tu kena kepada al-masafah. Wal masafatu ay allati kanat baina ad-darajataini, dan bermula masafah yang adalah di antara dua darjat tu tadi berapa tahun? Mi'atu amin. Berapa? 100 tahun. Boleh? 100 tahun. Masya-Allah lah. Makna tinggi lah. Tinggi darjat ulama. Tinggi. Tapi kita kena ingat sama lah macam kita cerita kemarin. Qadiyah dan sebab kenapa didahulukan benda ni anak cerita dah kemarin adalah untuk kita cek diri kita. Maknanya fadlul ulama itu sabit ke fadlul ilmi wal ulama wat ta'lim wat ta'allum itu sabit kepada orang yang ada ilmu la dhaira fihi. Dengan tanpa iskal sabit. Isunya sekarang adalah adakah kita duduk di kalangan orang yang apa akan dapat fadalat tersebut. Fadail tersebut adakah kita duduk situ. Tu yang kita nak fikir. Kita tak nak fikir dah apa fadlu ni. Sebab dia memang tentu sabit dah kepada orang yang duduk pada maqam dia. Qala Allah Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala. Ni dalam kebanyakan kita ada belaka. Ayat ni. Maknanya ayat ni ada qadrun azim. Seperti mana musannif akan cerita. Wa qala Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Menyaksilah oleh Allah Ta'ala. Memperakuilah oleh Allah Ta'ala. Tu. Siapa yang memperakui? Allah Ta'ala. Annahu. Allah Ta'ala memperakui. Allah Ta'ala bersaksi kata apa? Bersaksi kata annahu ni setengah daripada ta'aluk ilmu ni. Syahidah ni. Setengah daripada ta'aluk ilmu. Annahu bahawasanya ia Allah.
La ilaha illa huwa. Boleh? Tiada ada Tuhan lah. Boleh? Tiada ada Tuhan lah melainkan ia Allah. Boleh? Tiada ada Tuhan lah ke apa? Melainkan ia Allah. Tu. Jadi hak menyaksikan dan hak mengetahui kata apa? Kata la ilaha illahu, pertamanya Allah Ta'ala. Betul? Yang menyaksikan Allah jua Tuhan, pertamanya Allah Ta'ala. Wal malaikatu, atau pada Allah, bukan atau pada huwa. Atau pada huwa kan? La ilaha illal malaikah lah jadi. Bukan syahidal malaikatu annahu ay annallaha la ilaha illahu juga. Tengok Allah Ta'ala akad darjat apa? Darjat malaikah. Siapa hak musyahadah kata Allah Ta'ala jua Tuhan, nak dapat maqam musyahadah Allah jua Tuhan, bukan becik. Yang ni benda tu tak dijadi sebati dalam diri kita, bahawasanya duduk mana-mana pun kita, duduk keadaan mana pun kita, kecek kita, makan kita, melihat kita, dia kita, gerak kita, sedar kita, tidur kita, semuanya punya sia. Bahawasanya Allah Ta'ala tu jua Tuhan. Kecil ke besar? Besar. Jadi siapa hak duduk pada makam ni? Allah Ta'ala satu. Yang kedua, al-malaikah. Yang ketiga, wa ulul ilmi. Dan apa? Yang mempunyai. Ulu di mana ashabul ilmi. Yang mempunyai, yang memiliki, yang apa? Duduk sebati dengan ilmu. Al-ayat ay tamim al-ayat. Bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi. Bermulalah ia Allah Ta'ala apa? Dengan dirinya. Diri Allah. Memula tadi tu apa? Fi bayani. Tulis kat situ. Fi bayani maqamil musyahadati. Maqami al-musyahadati. Pada menerangkan maqam musyahadah. Habis. Wasanna, dan menyebut kedua lah. Menyebut kedua lah. Tu bukan mengkeduakan. Menyebut kedua lah. Ini letak pada martabat kedua. Apa? Bimalaikatihi, dengan malaikatnya. Malaikat apa? Malaikat Allah. Wasallasa bi ahli ilmi. Dan meletak kepada kedudukan yang ketiga dengan ahlu ilmi. Wa kafahum zalika, dan cukuplah akan mereka itu, cukuplah akan mereka itu apa? Akan ahlul ilmi. Wa kafahum ay ahlul ilmi zalika, oleh demikian itu. Gapo oleh demikian? Taslisuhum tadi. Zalika ay zalika taslisuhum. Kafahum, cukuplah akan mereka ahlul ilmi oleh taslis tadi tu. Gapo? Syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Boleh pada nisbah ke apa? Pada nisbah kemuliaan, dan pada nisbah kelebihan, dan pada nisbah ketinggian martabat, wa nublan sama atau tafsir. Habis. Wa qala ta'ala, dan berkatalah Allah Ta'ala. Dan berkatalah Allah Ta'ala. Qul, katakan, ayya Muhammadu, wahai Muhammad. Hal istifham, harful istifham. Ma'alish. Ismul istifham. Boleh? Ismul istifham. Hal yastawi alladhina ya'lamuna, adakah sama? Istifham sini istifham inkari. Istifham inkari, yakni istifham yang membawa kepada mengingkarkan apa? Madkhul kepada hal. Siapa yang madkhul? Siapa madkhul? Ingat dah, madkhul ni yakni yang berada setelah daripada suatu perkara. Contohnya kata madkhulul ba pada basmalah. Siapa? Ismi. Alhamdulillah. Siapa madkhulul lam? Lafzul jalalah. Wahakadha. Jadi madkhul hal sini adalah yastawi. Hal
ataupun mana-mana adatul istifham yang menunjuk kepada makna ingkari, dia nak menunjuk kepada ingkarnya madkhul kepada suatu adatul istifham. Tidaknya suatu madkhul kepada adatul istifham. Siapa madkhul kepada adatul istifham sini? Yastawi. Yakni dia nak mengingkarkan istiwa'un baina alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Tu natijah akhir daripada apa? Daripada ayat ni. Nak mengingkarkan apa? Istiwa di antara alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Nak mengingkar. Faham tak? Hal yastawi. Adakah sama? Yakni tak sama. Gitu. Yakni tak sama. Yastawi alladzina ya'lamuna, mereka yang mengetahui. Yakni ulul ilmi dah. Alladzina ya'lamuna. Ya'lamuna merangkumi habis. Ulama tu semua. Boleh? Ulama. Bukan orang hak ngaji Azhar. Alladzina ya'lamun ni. Bukan orang hak ngaji pondok. Alladzina ya'lamuna ni. Faham tu? Berapa mana orang hak duduk tempat ilmu tapi dia tak apa? Dia tak duduk dalam alladzina ya'lamuna. Dan orang yang paling banyak guna ayat ni dan guna dengan tidak amanah adalah orang hak duduk tempat ilmu. Dan dia tak duduk dalam apa? Tak duduk dalam kalangan ahlul ilmi. Dia duduk tempat bumi apa? Bumi Al-Azhar macam tu. Dia duduk di pondok dah. Dia duduk di Yaman dah. Ikutlah mana-mana. Anak tak kata khusus orang tu ataupun umum tempat tu anak tak kata gitu. Tapi ini benda ni berlaku pada apa? Kebanyakan orang yang duduk pada tempat ilmu tapi dia tu tadi tak tunai ke hak ilmu ketika dia berada pada tempat tu. Lalu dia pun tadi tak sewi orang panggil apa jatuh martabak dia. Tak sewi jatuh martabak. Dia sok mau guna ayat ni hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kawan ni dia tak sini hal ladzina alladhina ya'lamun. Dia boleh ke apa? Dia boleh tenang tu sebab dia rasa dia duduk dari alladzina ya'lamun lah. Lepas tu boleh tenang. Kalau ke apa? Rasa duduk dari alladzina la ya'lamun. Tak tenang dah. Dalam keadaan duduk tempat ilmu dah tu. Tahu tak? Dalam keadaan duduk tempat ilmu dah. Dan sedar kata alladzi dia duduk dalam alladzina la ya'lamun. Tak tenang. Dia tak kata tenang. Apa? Sebab tak kira sama orang yang apa? Alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Faham tak? Tu kena faham balik. Ayat ni. Lepas tu realiti orang guna ayat ni lagu mana? Tu kena faham. Tu orang lah ni. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tak sama. Boleh faham? Orang yang nak jadi rujukan orang, dia kena alladzina ya'lamun. Orang alladzina la ya'lamun tak boleh jadi rujukan orang. Faham tu? Dan kita kena ingat balik hakikatnya apa? Tak sama orang tahu dengan orang tak tahu. Hak kena jadi rujukan orang itu tadi adalah orang yang tahu, bukan orang tak tahu. Ataupun bukan juga orang hak buat tahu. Sebab tu kita kena doa sama. Bahkan setengah ulama dah min adabil ulama bila nak jumpa dengan guru dia. Setiap kali nak jumpa dengan guru dia tak pernah tinggal. Gapo? Semaya istikharah. Tak pernah tinggal semaya istikharah. Syekh Yasin Al-Fadani tak pernah tinggal. Bila nak jumpa dengan guru dia akan semaya istikharah. Lepas tu sara gapo? Al-Fadani fadaniyan. Faham tak? Sara Al-Fadani fadaniyan. Tu dia. Nampak tak? Bukannya kita kata mudah-mudah. Sah? Bukan mudah-mudah. Gitu. Jelas Macam-macam lagi benda yang apa? Ulama kita jaga, boleh jaga supaya dia tu tak duduk dalam alladzina ya'lam. Sebab bila dia dah jadi rujukan orang, dia kena jaga sengati. Boleh. Kerana tak sama orang itu tadi yang tahu dengan tak tahu. Sebab tu musannif disebut ayat ni pula. Dia kata waqala, dan berkata Allah Taala fasalu ahla dzikri. Siapa ahla dzikri? Alladzina ya'lamun tadi. Alladzina ya'lamun tadi. Yang tak sama alladzina la ya'lamun dengan dia. Boleh?
maka tanyalah kamu akan ahli zikri, ini orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tu tadi tidak tahu. Dia surah tak tahu ni ada dua. Tak tahu sengati ataupun tak tahu tapi tak khabar kata tak tahu. Tak tahu tapi tak khabar kata tak tahu. Hak khabarnya kata tahu. Kata tu. Jadi dia tak khabar kata dia tak tahu. Hak dia tahu tu dia tak, hak dia tahu tu dia tak tahu. Dia tak tahu kata dia tu tak tahu. Dah. Wa qala wa ma ya'qiluha, dan tidak memahamilah akan dia itu melainkan apa? Al-alimuna, akan segala oleh mereka yang tahu jua. Tak fahamlah akannya itu melainkan orang yang tahu jua. Wa qala ta'ala, dan berkatalah oleh Allah Ta'ala, bahkan huwa, bermula ia tu tadi adalah ayatun bayyinatun, ketandaan-ketandaan yang jelas, fi suduril ladzina utul ilma, pada hati-hati mereka yang apa? Utul ilma, mendatangilah mereka itu akan ilmu. Orang hak tuju gi hati kepada ilmu. Boleh? Nah tu insya-Allah esok tu sambung pula pada kata qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sini ni musannif nak tegas kata daripada Quran sendiri bagaimana menyaksikan bahawasanya ulama tu tadi selepas daripada para anbiya dan para sahabat, maka apa? Mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik apa? Manusia. Boleh? Ini setelah daripada para rasul dan para anbiya, pada rasul, para anbiya dan para sahabat, boleh. Nah tu. Maka apa? Mereka itulah apa? Orang yang apa dekat dengan, orang yang dipanggil dengan sebaik-baik apa? Makhluk. Khairul bariyah. Boleh? Ha tu. Orang lain ni dia banyak guna istilah ustaz. Dia banyak guna istilah ulama, alim, babo, syekh, ikutlah panggilan-panggilan yang mempunyai syaraf. Sehingga menyebabkan apa? Sehingga menyebabkan panggilan syaraf yang mulia tadi itu dia jadi rendah. Dan paling teruk lagi adalah apa? Menyebabkan orang lain, khususnya orang awam, dia tak faham penggunaan lafaz tersebut. Lalu dia hukum kepada orang beragama, orang yang mengaji agama, orang yang apa? Duduk dalam ilmu dengan sama rata. Faham tak? Dengan sama rata belakang. Maka ni punah, satu kepunahan yang besar. Agak apa? Agak susah nak berubah sebab benda tu dah meratai banyak orang. Akan tetapi yakin kata apa? Kalau orang tu sentiasa duduk dalam ilmu dan dia mencari ilmu, insya-Allah benda tu boleh terubah. Masyarakat tu boleh terubah. Maka kena kembali kepada ilmu lah. Gitu cara dia. Habis setakat itulah, insya-Allah sampai esok tanpa masalah. Pada perkataan yang kita sebut tadi, insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.